Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid yang Ustaz sayangi. Dan Ustaz hormati dan Ustaz sayangi. Okay, jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek Jawi tahun 4 yang bertajuk kedudukan huruf hamzah. Okay, topik kita pada pagi ini ada dua. Unit 1 yang Ustaz akan sentuh kejap lagi. Yang unit 1 yang pertamanya adalah huruf hamzah di atas huruf alif. Manakala unit 2 yang Ustaz akan ajar sebentar nanti iaitu huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey, daripada buku rujukan, buku teks, buku surat 1 sampai 8 maksudnya pembelajaran kita sepanjang pagi ini daripada buku surat 1 sehingga 8. Okey, pada hari ini adalah 4 November bukan 3 November ya. Minta maaf atas teknikal. Okey, jadi insya-Allah Ustaz akan teruskan kita punya slide. Okey, baik. Ini adalah salah satu objektif di akhir pelajaran kita nanti. Pertama, kita akan dapat mengeja sama-sama kata yang menggunakan huruf hamzah di atas dan di bawah huruf alif. Huruf hamzah 3 suku huruf, yang ni nanti. Mula kita akan selesaikan dulu mengeja kata menggunakan huruf hamzah di atas dan di bawah huruf alif. Yang ni kita selesaikan dulu. Ini kita punya objektif di akhir pelajaran kita nanti. Yang kedua, membaca kata yang menggunakan huruf hamzah di atas dan di bawah huruf alif. Yang terakhir adalah menulis. Menulis kata yang menggunakan huruf hamzah di atas dan di bawah huruf alif. Okey, itu ketiga-tiga itu adalah ketiga-tiga tadi aspek tadi adalah aspek objektif yang kita mesti capai pada hari ini. Jadi Ustaz teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baik. Di sini Ustaz nak sentuh ada beberapa topik atau unit yang akan disampaikan oleh Ustaz sendiri nanti. Yang pertama adalah kejap lagi yang Ustaz akan terang iaitu huruf hamzah di atas huruf alif. Manakala yang seterusnya, kejap. Bentar. Okey. Yang kedua, kejap lagi selepas selesai huruf hamzah di atas huruf alif, Ustaz akan mengajar lagi untuk yang unit 2 iaitu huruf hamzah di bawah huruf alif. Yang terakhir adalah huruf hamzah 3 suku kata. InsyaAllah yang huruf hamzah 3 suku kata ni akan dibawa tajuk ini kepada tajuk minggu depan. Okey. Baik, dia masih dalam tajuk umum yang sama iaitu kedudukan huruf hamzah. Okey, seterusnya. Okey. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hamzah dengan alif, apakah fungsi dan penggunaannya? Ini penerangannya. Penggunaan hamzah di atas huruf alif, apa maksud daripada yang Ustaz terangkan tadi? Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Ustaz ulang. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar. Kata dasar ni maksudnya kata asli lah, perkataan yang asal. Contoh kalau perkataan besar, perkataan lain yang kait dengan berbalik pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Masalahnya di sini kalau Ustaz bagi contoh, besar bukan ianya bukan kata dasar yang bukan dalam golongan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Okey, mari kita lihat contoh dia macam mana untuk kata dasar. Okey, contoh dia sebegini. Yang mana kata dasar dia datang ni daripada asuh. Daripada asuh. Dan jangan lupa di dalam petikan yang Ustaz ajar ni kan kata huruf yang alif hamzah diletakkan di atas huruf hamzah
huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Kan di sini kan dah dinyatakan kepada kamu semua. Dan ini adalah salah satu contoh yang paling jelas dan nyata, iaitu datang daripada perkataan asuh ni adalah kata dasar, dan dal ni ada huruf yang ditambah untuk khusus pada perkataan dasar yang mula dengan huruf alif. Okey. Apabila kita lihat perkataan asuh ni, huruf alif tu tiada apa-apa. Alif ni tiada apa-apa di atas dan di bawah hamzah, iaitu hamzah lah. Hamzah tidak ada di bawah, tidak berada di atas dan tidak berada di tengah, di kosong. Dia dipanggil asuh di kategorikan kata dasar. Okay, kalau mengikut contoh ayat, kita tengok kaedah penulisan untuk jawi dulu. Kalau kata ditambah di, asuh, macam mana asuh tu? Ditambah alif hamzah. Alif hamzah alif hamzahnya berada di mana? Berada di atas. Ini unit yang pertama kita yang belajar. Okey, contohnya kami diasuh berakhlak mulia oleh kedua ibu bapa kami. Itu dia contoh ayat. Jadi itu ayat lengkap lah. Contoh kalau nak guna ayat lain atau nak orang kata nak lebih lagi cantiknya, ayat yang lebih cantik, lebih baik, terpulang pada murid-murid semua. Okey, baik. Seterusnya contoh lain, ni tadi contoh daripada huruf dal. Ni contoh daripada huruf sin. Tapi masih kita masih mencari contoh yang kata dasar dia bermula dengan huruf alif. Contoh kat sini kita boleh nampak ulas. Ni ulas. Seulas. Contoh kita bakal seulas durian. Ulas panggil ulas lah. Kalau biji durian, macam biji durian panggil ulas silap. Tak apa, itu nanti. Okay, kita selesaikan yang ni untuk kaedah penulisan, yang mana kalau kita lihat ulas ni alif dia tidak ada apa-apa. Maka kita kena tambah hamzah di atas huruf alif dengan diiringi dengan huruf sin. Itu dipanggil bila mana buat ayat, bila mana kamu buat ayat nanti, dia akan mula dengan, tak kisahlah nama siapa. Zaki makan seulas nangka sambil menonton televisyen. Zaki makan seulas. Dia sebenarnya nak lebih cantikkan lagi perkataan tersebut dalam tulisan Jawi itu, dan bila dia bergabung dengan salah satu ayat lengkap, maka bila ada satu ayat tu menunjukkan imbuhan atau hamzah yang kata memenuhi syarat dia, maka ayat tu memang ayat yang lengkap lah. Contoh Zaki makan seulas nangka sambil menonton televisyen. Senang, mudah. Contoh lain. Tadi contoh dal dengan sin dah selesai. Ini contoh bagi kaf. Kaf bunyi ke, sebab tak ada alif, tak ada apa, dia kaf sahaja. Jadi yang sebelah dia istana. Istana ni macam castle lah. Castle istana sama, maksudnya mahligai yang besar. Tu dia panggil istana. Okey. Kalau kita lihat di sini pun sama juga, situasi yang sama. Alif ni tidak mempunyai apa-apa hamzah atas dan bawah. Jadi macam mana kita nak jadikan dan kita tambahkan hamzah di atas, maka kita kena tambah kaf di depan. Tambah kaf di depan akan jadi bunyi dia ke istana. Bila mana kamu bina ayat, contoh ayat, Sultan berangkat ke istana. Ke istana. Dia bukan ke istana. Tak ada dah. Dia ke istana. Selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Dia akan bunyi ke istana. Macam dia bila sebut tu, dia satu-satu. Ke istana. Macam tu. Dia akan sebut tempat cantik lah. Kita nak sebut pun, nak tulis pun senang. Ke kau sahaja. Kalau ke istana, macam mana istana, tambah alif, tambah hamzah. Kena bayangkan, kamu kena imagine
dalam suatu kamu sambil mengeja sambil kamu membaca dan menulis. Di situ kamu dapat belajar. Alright, seterusnya. Inilah dia. Untuk penjelasan lebih lanjut, orang kata lebih detail, di sinilah kita boleh lihat fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai pembeza maksud. Kalau di sini macam Ustaz sebut, ada huruf dal, ada huruf sin, ada huruf kaf. Manakala kata dasar dia, Ustaz ambil yang ketiga contoh ni, arah, aliran, sorry bukan aluan, aliran. Aliran. Untuk aliran Ustaz akan betulkan. Kejap. Aliran, bukan aluan dia dah pelik-pelik bunyi dia. Kejap. Ni aliran. Arah, aliran dan awan. 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 Dia akan sebut macam tu lah untuk huruf alif. Bila mana huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif, dia akan bunyi satu persatu lah. Contoh arah ditambah dengan dal, bunyi akan di arah. Kalau kata untuk aliran, dia kena tambah sin dengan hamzah baris atas, dia bunyi sealiran. Okey, yang kalau uwan ke kawan. Tak apa. Yang ni sebagai contoh lah. Contoh hamzah atas ditambah dengan huruf kaf ditambah dengan huruf hamzah di atas huruf alif. Kamu ni awan jadi kawan lah. Kawan, sealiran, di arah. Dia akan jadi macam tu Okay. Yang bila mana dia bergabung ketiga-tiga aspek tersebut, dia akan dimasukkan dalam kategori huruf hamzah tidak terletak di atas huruf alif, iaitu kita boleh agak lah. Kita tak boleh kata darah, kita tak boleh kata sealiran, kita tak boleh kata kawan. Kita boleh nampak, kita boleh imagine dekat atas huruf alif memang ada hamzah sebenarnya. Di arah, sealiran, kawan. Macam tu Okay, seterusnya. Okay, di sini ada beberapa sedikit penerangan untuk yang selain daripada tadi. Bagi perkataan yang berawalan bunyi dia I dan taling tu taling tu atau bunyi U dan O, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Dia tetap juga. Contoh kalau I indah, seindah, sedamai, ini lagu. Kalau kita ikut sudut kaedah penulisan Janjawi, I ni daripada I seindah, dia bukan seindah, bukan seindah. Okay, kita tulis Jawi ni, kita tak boleh main suka-suka je ubah perkataan dari sudut lisan lah. Contoh kalau lain seindah, yang ni elak, italing, bunyi italing, elak, elak. Bila ditambah dengan huruf dal dengan hamzah tetap berada di atas macam mana diterangkan dalam perkataan yang berawalan bunyi I dan I taling atau bunyi U dan O, kedudukannya masih tetap di atas huruf alif. Hamzah ni masih tetap di huruf alif. Tak kisahlah seindah ke, dielak ke, kan? Hamzah tetap di atas. Memang di kaedah dia bagi macam tu. Okay, seterusnya kalau U pula, ulas. Macam tadi seulas. Seulas. Sebab kita boleh nampak perkataan alif waw, u, seulas. Kita boleh dapat satu-satu perkataan yang kita baca. Bukan satu perkataan, huruf. Setiap huruf yang kita baca tu kita dapat baca satu per satu. Okey, kalau O, olah. Olah, diolah. Olah, tambahlah huruf dal. Dia macam ni kalau bab untuk menambah huruf ni kan, kita kena pasti, kita kena mengenal pasti bahawa huruf I, O, U dengan I taling sahaja yang boleh tambah
sin dengan apa lagi? Dal, sin dengan kaf. Tu saja yang boleh ditambahkan. Kalau yang lain kita akan lihat yang lain. Okey, tengok yang berada di bawah. Kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I atau U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Ni pun sama. Kata pinjaman bahasa Arab pun dia akan diikut hamzah berada juga di atas alif. Contoh dari perkataan usul. Bila mana usul kita dah menganggap dan kita agak pinjaman Arab ni usul, ikhlas, iman, semuanya alifnya, semuanya hamzahnya berada di atas alif. Jadi bila gabung dal tambah usul, menjadi bunyi dia diusulkan. Tambahkan kaf nun kan, diusulkan. Okey, kalau tengok ikhlas, seikhlas, macam tu, seikhlas hati. Tuan-tuan dan puan-puan ingin menyalurkan bantuan mengikut seikhlas hati tuan-tuan dan puan-puan. Dah boleh buat ayat itu macam lebih kurang kata ucapan. Bukan ucapan, lebih kurang kata alu-aluan untuk kepada mereka yang hendak menyalur bantuan atau sedekah. Seikhlas seikhlas. Tambah agak hamzah di atas huruf alif. Okey, yang seterusnya adalah kaf dengan iman. Kaf tambah iman. Jadi bunyi dia keimanan, bukan keaimanan. Kebanyakan di antara kawan-kawan kita ni, di antara kita semua, kita ingatkan keimanan ni keaimanan. Tapi lalas bila mana kita jawab masa soalan objektif, kita pilih keaimanan. Sebab bila kamu sebut keaimanan, dia akan jawapan dia bunyi dia macam tu, keaimanan. Padahal jawapan dia keimanan. Mengapa hamzah ni berada di atas bukan dia berada di bawah? Sebab bila mana kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I atau U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Tu sahaja jawapan dia. Tahu kenapa? Itulah jawapan dia. Sepatutnya keimanan hamzah bawah, tapi sebenarnya hamzah berada tetap di atas untuk kaedah penulisan jawi sahaja. Okey. Seterusnya, okey, baik. Tahukah anda semua terdapat kata serpan bahasa Arab istilah agama yang dikekalkan hamzah di atas alif seperti ejaan makmum dan tokmakninah. Okey, di manakah kamu jawab? Di manakah kamu semua dapat perkataan makmum? Datangnya daripada kita solat, adanya imam, adanya makmum. Makmum tu adalah kita semua yang berada bila mana sesiapa yang berada di belakang imam, itu adalah semua makmum. Itu yang dipanggil semua makmum. Okey. Sebentar. Okey, seterusnya dan tokmakninah. Mana datangnya perkataan tokmakninah? Perkataan tokmakninah ni datangnya daripada rukun-rukun solat. Mana bila rukun solat? Contohnya rukuk serta tokmakninah. Rukuk serta tokmakninah. Bila mana sujud bersama tokmakninah. Bangkit duduk antara dua sujud serta tokmakninah. Tu datangnya daripada perkataan dalam istilah ibadah. Ibadah dalam rukun solat. Seterusnya, jangan lupa kita sebagai seorang umat Islam, sebagai umat Islam, kita mesti menjaga maruah diri dengan sentiasa menjaga aurat di khalayak ramai. Jaga maruah diri. Jangan buat malu orang lah. Kalau awak buat malu, orang kata apalah awak ni tak malu semua. Kita semua ada maruah masing-masing. Okey, kita terus kepada unit 2, iaitu huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey, dalam unit 2 ni kita diajar supaya kita dapat mengenal
huruf hamzah di bawah huruf huruf alif. Maksudnya hamzah tu berada di bawah huruf alif lah. Contoh daripada contohnya ayat Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang Ustaz merahkan ni adalah daripada perkataan Islam, iaitu datang ni daripada hamzah. Hamzah berada di bawah alif, bukan. Alif, hamzah di bawah huruf alif lah. Hamzah di bawah hamzah berada di bawah huruf alif. Itulah jawapan dia. Jadi untuk huruf hamzah di bawah huruf alif ni kalau kamu tak jawapan Islam, betul lah. Seterusnya, Nur Ashikin telah menghantar permohonan kemasukan ke sekolah menengah agama melalui email. Memang Ustaz sengaja tak merahkan supaya kamu cari manakah jawapan yang mengenai huruf hamzah di bawah huruf alif, iaitu perkataan email. Email, alif hamzah bawah, ya i, mim ya lam mil, email. Bukan nama kawan okey, bukan email, bukan amil, tapi email. Okey, baik. Seterusnya, Istanbul adalah sebuah negara yang telah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Istanbul dekat Turki Turki Uthmaniyah. Ustaz pernah pergi Turki, Ustaz pernah pergi Istanbul beberapa banyak kali pergi. Jadi di sini banyaknya memang betul memang Sultan Muhammad Al-Fatih memang dah buka bandar orang Konstantinopel di Istanbul. Orang panggil bandar Konstantinopel ni Istanbul lah. Tapi itu sebagai sejarah. Sekarang ni kita belajar mengenai kaedah huruf hamzah di bawah huruf alif. Istanbul. Bila Istanbul, maka huruf alif tu bawahnya ada huruf hamzah. Dia akan bunyi Istanbul, baris bawah lah. Okey. Dia hamzah ni bila berada di bawah, dia menggantikan baris bawah. Bila ada baris bawah, itu bukan pelajaran jawi. Itu pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab dia kena ada mansub bil fathah, dhammah, kasrah. Itu semua berbalik kepada qawaid lughawiyah, kaedah bahasa Arab, kaedah bahasa untuk bahasa Arab. Tak apa, abaikan. Yang ni kita belajar mengenai kaedah penulisan jawi. Ni contoh ayah, iyah. Kalau kamu tengok dari sudut logik akalnya, kamu tengok cakap iyah. Iyah, kamu sudah sampai. Bukan iyah je, ayah. Ayah, kamu sudah sampai. Patut ada tanda suruh. Ustaz tanda titik. Tu silapan dari sudut ni lah kaedah bahasa lah. Kalau sepatutnya ayah, ayah kamu dah sampai. Gitu. Ayah kamu dah sampai. Gitu. Ayah kamu dah sampai. Nanti kalau ada beberapa perkara yang kamu tidak faham, kamu boleh tanya sebentar selepas kelas nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya tengok ke sebelah. Kita masih berada di unit 2. Berada di unit 2 iaitu masih dalam penerangan mengenai mengenai huruf alif yang di bawahnya ada huruf hamzah. Kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf alif dan hamzah di bawah seperti Islam, Israel dan Istanbul. Okey, minta tutup mic Okey, terima kasih. Ustaz ulang semula. Kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf alif dan hamzah di bawah seperti Islam, Israel dan Istanbul. Hendaklah dikekalkan ejaannya. Tak boleh ubah Dia kena kekalkan ejaannya. Kekalkan maksudnya kena stay lah, kena kekalkan, tak boleh ubah. Kalau awak ubah hamzah, habis. Hilang maksud daripada perkataan tersebut. Seterusnya, bagi kata serpan bahasa Inggeris, huruf hamzah diletakkan di bawah huruf alif. Apabila huruf i itu alif hamzah bawah, ya i digunakan sebagai kependekan kata elektronik. Elektronik seperti e-kamus. E-kamus
maksudnya kamus elektronik lah. Itu yang dimaksudkan elektronik. Apa segala jenis elektronik bermula dengan E. E dagang, e-kamus, e-kamus, apa ke E apa. Itu lebih biasa E, kalau biasa ada perkataan e-didik, apa ke E apa, e-pembelajaran, e-pembelajaran digital. Itu berbalik kepada elektronik Okey, yang bawah dia bagi kata seru bagi kata suruh oh okey. Ustaz patah balik ke belakang, bukan ayah bukan iyah, tapi tu dia itu sebab ustaz saja je melihat kefahaman kamu macam mana. Ingat macam ayah. Sebab bila ayah, hamzah dia berada di atas, bukan berada di bawah. Bila berada di bawah, dia akan bunyi dia ada, kalau kita lihat, kalau dalam bahasa Melayu dia ada E dengan H, ada 2 huruf. Kalau untuk Jawi, kita ada 3 huruf perkataan untuk perkataan alif 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 bawah dia hamzah bawah, ya ha betul lah bunyi dia. Kamu dah sampai. Macam tu Okey, macam tu lah dia punya dari sudut penerangan untuk empat-empat kotak yang ustaz bacakan sebentar tadi. Bagi kata seru hendaklah dieja alif hamzah bawah, ya ha iaitu dengan meletakkan hamzah di bawah huruf alif. Okey, baik. Okey, tahukah anda jika perkataan yang mengandungi hamzah di bawah huruf alif menerima imbuhan awalan, iaitu kedudukan hamzah tidak berubah. Kalau kita tengok perkataan Islam, kita nak ubah dia macam mana? Kita ubah dia hanya sekadar tambahan sahaja. Tambahan dari sudut imbuhan awalan, imbuhan awalan dan akhiran. Contoh kalau kata datangnya perkataan dal, dal dia akan bunyi diislamkan. Diislamkan, tambah kaf nun kan, diislamkan. Kalau Islam yang lain untuk huruf sin, contoh dia seislaman. Seislam, bukan seislaman kawan seislam, saudara seislam, boleh juga. Seislam kalau yang terakhir adalah keislaman, ni baru betul. Tadi seislaman salah, kurang tepat. Paling tepat kalau tambah huruf kaf dengan nun sahaja akan bunyi keislaman. Okey, seterusnya jangan lupa kita sebagai umat Islam, kita kena memelihara keselamatan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan tubuh badan. Okey. Okey, sekian itu saja daripada Ustaz Syafiq dalam subjek pelajaran Jawi. Semoga apa yang kita belajar ni kita amalkan dan kita jawab elok-elok, kita belajar elok-elok dan kita sampai kepada rakan yang lain. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.